Cik Syah, ni saya hajar. Saya guna Puanik punya account. Saya buka Oh, kan. alright. Saya dapat Puanik. Puanik ada meeting kot? Puanik dia ada urusan sekejap. Dia minta tolong Alright. saya bukakan dulu. Dengan Putra Ikam ni boleh scan lah. Okey, saya mohon juga untuk invite kawan-kawan yang lain ya untuk alumni PKP yang siri ke-27 ni. Baik Cik Syah. Okay, Cik Syah, Facebook dah live. Facebook dah live. Alright. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari ini 4 Disember 2020, hari Jumaat, jam 3 petang. InsyaAllah kita kini bersiaran secara Webex dalam talian untuk satu program yang kita namakan, ada dua program, maksudnya 2-in-1 ya, iaitu Sembang Seni Budaya Sedaya siri keempat dan juga alumni PKP siri ke-27, yang mana untuk pertama kalinya, untuk julung kalinya, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM bersama dengan Pusat Alumni UPM sebagai co-host untuk satu program ini bersama dengan seorang yang memang seorang yang alumni kita yang famous, alumni kita, iaitu Encik Muhammad Hairul Azizi Ahmad Tokimin, iaitu merupakan pengarah urusan Place to Go Asia Sdn Bhd, Art Culture Heritage Consultant. Dan untuk makluman semua, beliau juga adalah alumni UPM. Terima kasih Cik Azizi kerana sudi bersama kami untuk siaran pada petang ini, dan untungnya kita ada dua 2-in-1 ya, dari Pusat Alumni dan juga dari Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan Cik Azizi insya-Allah pada petang ini akan berkongsi ilmu dengan kita berkaitan dengan seni. Tajuknya ialah seni bukan bakat, tak ada soal ya, seni bukan bakat dan boleh jadi kerjaya. Jadi something new, something special yang Encik Azizi akan cuba kupaskan. Jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, insya-Allah saya ingin menjemput Cik Muhammad Hairul Azizi Ahmad Tokimin untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau pada petang ini. But sebelum tu saya nak mohon ya kepada semua staf-staf yang ingin daftar sebagai latihan, kalau yang tak dapat nak buat kod ni, tak boleh nak daftar, boleh terus type nama and then bagi nombor staff di sini ya. Jadi itu sahaja. Saya serahkan kepada Cik Muhammad Hairul Azizi. Silakan Cik Muhammad Hairul Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan daripada Pusat Kesenian dan Kesenian Budaya dan Kesenian UPM, dan saya dimaklumkan ada daripada pusat alumni juga terlibat dalam pada majlis petang ni lah. Okey, saya lebih berminat untuk kita ala-ala sembang kan. Saya ni tak pandai nak berceramah sangat. Kan? Cuma apa yang petang ni yang ingin saya kongsikan adalah sedikit pengalaman di mana saya sendiri terlibat dalam industri seni dan budaya di Malaysia, dan sekitar 10 tahun juga saya lipat untuk fokus secara total lah dalam seni dan budaya. So untuk makluman, saya berlatar belakangkan masa belajar di UPM dulu, saya belajar dalam perhutanan. So agak-agak ni kalau nak dijadikan kerjaya tu memang jauh lah kan. So saya alhamdulillah dapat sambung belajar di dalam UPM juga dalam bidang seni lanskap di Fakulti Seni Bina, bermula pada tahun 97 hingga tahun 2004 lah. Okey, tadi mungkin ada sedikit konflik bila kita dengar seni itu bukan bakat.
semua akan bertanya dan seorang masing-masing ada pendapat dan masing-masing ada teori masing-masing. Cuma benda tu seni apa dari segi pandangan pandangan persendirian sajalah. Sebab saya mengalami situasi yang mana saya tak ada bakat sebenarnya. Dan saya rasa saya tak ada bakat. Sebab daripada kecil saya suka lihat dan saya suka memerhati. Banyaknya saya memerhatilah. Kan? Saya suka observe cara pergerakan orang dan daripada situ saya mencari. Kan? Dan sejarah saya di sekolah memang saya agak tak pandai melukis sebenarnya. Dan saya ada satu rakan saya pandai melukis, saya rasa macam saya rasa macam mana saya nak jadi macam beliau. So di situlah bermulanya yang saya rasa seni itu bukan bakat. Sebab saya praktis. Daripada mula saya pegang pensil dan saya praktis seterusnya sampai hingga hari inilah. Okey. Untuk kita lebih jelaslah. So dari segi perkataan bakat ni bermaksud kebolehan dalam satu lapangan. Kebolehan dalam satu lapangan ni bermaknanya kita perlu cari bakat tu. Bukan bakat tu lahir-lahir kita ada. Jarang. Semua kita adalah berbakat. Mungkin yang ada pada majlis hari ini dan cuma kita tak sedar kat mana bakat kita. Sebab tu ada wujudnya program-program Got Talent macam-macam lah kan. Yang tu secara formal. Yang sekarang ni kita secara informal yang mana kita sendiri mengenal pasti bakat-bakat kita sendiri. Semua sekarang ni bakat yang ada yang selalu yang sinonim, yang signifikan lah kita panggil bakat. Oh, you ada bakat melukis, bakat menyanyi, mungkin menulis. Itulah 3 bidang yang cenderung orang kata bakat tu adalah benda-benda tu. Sebenarnya bakat ni besar. Mungkin kalau kita tengok Tuan Shah sendiri, saya tengok dia bakat dalam memimpin, dalam kerjayanya itu semua bakat. Kan? Kadang kita tak sedar kat mana apa tu bakat. Cuma hari ini saya terlibat secara rasmi lah kira dalam lebih kepada seni. So dalam seni visual ni dia agak luas lah. Seni visual, perkataan seni visual ni dari segi seni lukis, kita ada seni tampak, seni arca, seni penulisan, dalam seni stage performance, pentas, itu termasuk dalam budaya lah. And then luaslah seni ni. So hari ni saya agak fokus kepada kita pergi downstream kepada seni lukisan dan seni arca lah. So saya dan definisi lain tu kebolehan semula jadilah. Kata lain lahir dah boleh pegang pensil, dah boleh melukis kan. Lahir dah boleh kompos lagu. Saya dengar ada dalam ni pun sini ada komposer ni kan. So saya pun dapat berbual dengan beliau lah. Saya ingat Cik Khairul lah malam tadi. So saya seronok tengok macam mana beliau sendiri menggunakan kebolehan dia tu. Bakat tu dikupas menjadi sebenarnya kerjaya. Dia ada kerjaya sebenarnya kan, walaupun dia mengerjakan dalam part time kita panggil kan. So cuma istilah kita belum ketahui lagi adakah itu adalah bakat atau tidak. Kadang kita tak boleh justify. So saya daripada kecil saya dah agak cenderung dan saya agak justify untuk ke arah seni. Cumanya untuk jadikan kerjaya tu nanti kemudian. Macam mana benda tu boleh jadi kerjaya tu, dia kena ada satu faktor besar. Okay. And then dari segi bakat ni dia mungkin kita tak sedar, mungkin orang yang sedar kita punya bakat. Maknanya kita diperlihatkan oleh pada umum lah. Kebanyakannya encourage ataupun sokongan daripada keluarga. Kan? So saya berlatar belakangkan ibu bapa saya, tok saya ni bidan. Kan? Mungkin sendiri daripada mengurut bidan. And then bapa saya kerja sebagai tukang rumah. Ibu saya suri rumah sepenuh masa dan adik-beradik saya bukan daripada kalangan ada kerja-kerja seni lah. Memang saya agak out of box dan saya keluar daripada bidang lah.
And then kegagalan dan kejayaan yang biasa bakat ni dicapai melalui academics. So mungkin daripada belajar secara formal ni mungkin kita akan dapat bagaimana kita mengenal pasti bakat yang kita ada. Okay, so dalam sebab tu dalam akademik kita ada satu pertimbangan dalam aktiviti curriculum. So dalam bidang curriculum ni lah yang mungkin kebanyakan dalam sistem pendidikan kita dapat membantu bakat tu dicongkil dan secara tak formal. Okey, kalau kita lihat kalau saya ada baca satu artikel tentang dasar falsafah pendidikan kebangsaan sejak tahun 1988. Saya baru 8 tahun waktu tu. So hari ini baru saya sedar yang mana dalam sistem pendidikan tu dah tertera menyatakan berkenaan pembentukan insan seimbang dengan dalam semua aspek. Maknanya elemen-elemen mencukil bakat tu dah wujud sebenarnya. Cuma kita tak ada secara formal kan, kita berbincang pasal bakat ni kan. Mungkin kita belajar ambil subjek, ambil kos khusus pengkhususan dalam akaun dan kita pergi menjurus pergi akaun. Kita pengurusan pergi jurutera dan kita pergi jurutera. Dan saya pergi pengurusan pergi perhutanan dengan landscape dan saya pergi jurus dan melompat pergi tempat lain. So itu yang berlaku sekarang ni. Okay. So mungkin ini titik mula supaya kita memikirkan cara terbaik untuk mengukur dan mentafsir kebolehan pada peringkat awal. So itu yang saya nak bercerita pada hari ini kan. So kalau mana-mana yang diri kita sendiri atau anak-anak kita lah yang nampak ada cenderung, sebenarnya encourage daripada family penting. Sekarang anak-anak saya ada 4 orang cahaya mata, 2 lelaki 2 perempuan, dan mana saya agak sedikit cenderung lah memberikan pendedahan secara formal. Dan saya bawa lah pergi ke studio karya saya, dan saya ada studio ni dalam studio saya lah ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan dapat lihat, ni adalah karya-karya yang telah saya cuba kumpul-kumpul sikit-sikit dan daripada situ anak-anak saya mula minat. Sebenarnya dia orang tak ada input dan tak ada kaedah macam mana, mungkin mak bapak lah yang boleh membantu. Sebab kalau kita lihat dulu Picasso ni seorang dia memang dah dikesan daripada kecil. Dan mak ayah dia letakkan tempat yang betul sehingga dia menjadi seorang yang menjadi public figure dalam dunia lah. Nah, so itu yang saya tak salahkan mak bapak saya. Mungkin mak bapak saya tak ada fokus ilmu dalam mungkin dia tahu tapi dia bukan secara formal kan. Semua kita panggil daripada self talk. Self talk ni dia banyaknya dia lebih dengar kan orang cerita kan. So yang kita ni yang sekarang ni yang kita dididik secara formal dalam universiti. So itu tujuannya kita masuk universiti. Bukannya saja kan. Tujuan kita masuk universiti untuk kita formalkan cara kita berfikir dan cara kita menyelesaikan masalah. Itu je yang sebenarnya. And then penilaian yang macam saya cakap, penilaian seseorang tu berdasarkan pada pencapaian akademik lah. Cemerlang tanpa melihat dari segi perkembangan bakat. Dan so kita lebih cenderung make sure anak-anak kita dapat A, straight A. Saya sendiri sebab dulu saya tak belajar, tak pandai, sebab nak cerita A ni memang susah. Memang tak dapat A. So dalam kelas ni kata cerita A ni memang kempunan lah, memang tak jumpa A ni. So bila anak-anak saya belajar dapat A ni, saya rasa macam alamak ikut genetik siapa? Ikut genetik saya ke ikut genetik isteri saya? Mungkin confirm bukan genetik saya lah kan. Tapi saya tak ada tekan dan tak ada pressure pada anak-anak saya yang mana perlu ada A. Saya kata macam mana perlu pandai berfikir. Whatever apa yang depan mata kita, apa kerjaya ataupun sesuatu yang kita minat lah, boleh yang kita ada bagi tahu. Ayah pastikan benda ni kita akan salurkan tempat yang mana yang dia minat lah. Yang make sure satu yang benda yang baik lah kan.
especially yang kita nak tunggal ini adalah bakat-bakat yang ada dalam pada diri kita. And then dan yalah, kita pun kalau lihat dari segi bakat ni, kalau untuk memperoleh grade A ni, kita of course lah kita ada satu sedikit tambahan lah, maknanya kena pergi tuition lah. Anak-anak biasa jarang lah mak bapak pergi hantar anak-anak tuition pergi ke kelas seni. Saya ingat dalam ramai-ramai yang ada pada majlis petang ini, saya ingat yang pergi hantar anak pergi tuition seni dia angkat tangan. So mungkin lepas ni boleh lah, boleh encourage. Kalau tak pergi kelas pun setiap minggu pergi ke galeri-galeri seni, pergi museum, dan insyaAllah kalau dipanjangkan, kalau pihak Universiti Putra Malaysia di bawah Pusat Kesenian dan Kebudayaan ada sebujurnya satu museum galeri, kan, yang mana daripada bekal-bekal alumni dan pelajar-pelajar UPM ni semuanya banyak insan seni sebenarnya. Saya nampak, kan, mana ada studio-studio seni, dan mana saya nampak ada satu, saya ada lalu 2 bulan lepas dalam UPM, ada Astaka Seni. Saya rasa bangga sangat. UPM sudah ada Astaka Seni yang mungkin dah lama. Hari ini dia berfungsi secara total. So dalam tu saya lihatlah dari program aktiviti yang bagus lah, yang patut diteruskan lah. And then kembali kepada bakat ni, saya cerita bakat lagi, belum masuk seni lagi ni. Bakat mesti besar sangat ni. So masa ada 1 jam je, saya cuba kompos lah yang mana ni. And then daripada sebab bila kita dekat dalam bakat ni, kita ada beberapa perkara yang kita perlu kita tekankan, highlight, mana kita highlight. So bila bakat ni dia perlu sensitif lah, sebab sensitif ni maknanya arti kata lain dia ni peka. So you kena peka. So saya bukanlah kata peka sangat, kadang-kadang dia peka agak kan. So ada waktu yang saya ni kan. And then bila kita peka ni maknanya kita lebih banyak memerhati, merasa dan menghayati, kan. Bukan kita shock sendiri. Dia ada perkataan shock sendiri, kadang sensitif ada shock sendiri kan. And then satu lagi sifat nama dia yang kita perlu jaga ada kita punya emosi lah. Sebab emosi ni dia punya keupayaan dia, sebab kita boleh ada kita boleh buat pertimbangan sebenarnya dan penyataan, dan dia punya kesan dia tu dia mencorak perasaan yang semua jadi dah, seperti kita rasa suka, sayang, kan. Sebab yang ni sebenarnya kita kena urus perkara ni. Kita kadang-kadang emosi yang tak tentu pasal kan. Kalau kita nak cenderung kepada benda-benda macam ni, kita kena pandai macam mana kita nak jaga sensitivity dan macam mana kita nak jaga emosi. Okay, and then yang ketiga adalah dari segi kreatif lah. Semua orang kreatif. Semua orang kreatif. Cuma macam mana kita nak peletakan kreatif tu dalam banyak bidang lah. Mungkin dalam kita menjadi yang mana pendidik, dia kreatif dalam menyampaikan maklumat kepada anak-anak murid dia. Macam mana kita kreatif dalam kita memimpin, so macam mana kreatif, semua tu dah perlu kreatif. Cuma peletakan kreatif yang hari ini yang saya nak cerita ni adalah peletakan kreatif dalam kita menilai seni-seni karya, dan kita kreatif macam mana untuk kita nak pun sama juga. Sorry, ada soalan? Oh tak ada, okey. I think ada soalan-soalan ke? Okey, cumanya kreatif ni dalam bidang saya sekarang ni kita cuba saya sekarang ni create job sebenarnya. Kan, saya wujudkan satu peluang dalam seni dan budaya. So dalam tahun kebelakangan ni ada 10 tahun saya cuba wujudkan satu program-program kesenian, program-program yang upskilling untuk kita panggil apa? Pengkarya lah. Kita panggil pengkarya lah, kan. Sebab pengkarya ni ada pelukis,
pengarcah, penyanyi, komposer, pereka, penulis banyak kan, penyajak banyak kan. And then yang tu maksud saya kreatif lah. Okey, hari ni yang selepas ni ada cerita pasal seni. Okey, seni ni mungkin banyak, mungkin kita lebih kepada kata seni ni adalah lukisan, bukan. Sebenarnya seni ni ada satu ciptaan yang dicipta dengan bakat. Itu yang cerita pasal bakat tu. Okey, so hari ni saya ada bakat untuk hasilkan satu ciptaan. Itu dipanggilnya seni. So itu wujudnya seni. Banyak okey, apa nama? Okey, ada apa nak tanya? Aku nak tanya ke? Tak ada kan? Saya jalan terus Cik Syah. Okey. Saya nak share sedikit pengalaman waktu bagaimana saya terlibat secara langsung dalam program-program kesenian dan budaya di Malaysia lah. Satu ketika saya ni wujudkan sebuah galeri di Langkawi ni. Sekarang saya di Langkawi jauh duduk kat dalam sebuah pulau kecil, dalam sebuah kampung. So agak tersorok. Coklat ada kat situ, tak jadi. Ya, saya? Coklat ada kat situ. Saya kalau Ada Langkawi ni coklat lah. Itulah. Pergi Langkawi dia ada coklat, dia ada pinggan mangkuk. Tempat lain dia tak ada pergi dah. Itu memang favourite perempuan tu. Okey, dalam Langkawi ni ada macam-macam ada sebenarnya. Saya duduk Langkawi ni baru 10 tahun. So, ya, ada apa? So, dia banyak elemen-elemen dari segi seni dan budaya. Sebenarnya ada di satu Malaysia lah. Cuma saya pilih Langkawi ni sebab senang nak urus dalam sebuah pulau yang kecil. So, itu matlamat saya dalam masa 10 tahun. Kita nak wujudkan satu, sebelum tu saya menganjurkan beberapa program di Langkawi, peringkat nasional, yang mana tujuan dia adalah melihat respon sekitaran, respon daripada beberapa agensi tentang seni dan budaya. Dan hari ini saya dah buat sedikit conclusion lah, kesimpulan yang mana belum ada satu infrastruktur yang substan yang mana kita perlu sediakan, pihak berwajib lah. So tapi itulah sebab benda ni kena minat, dia kena ada satu orang dalam agensi. Tak kisahlah agensi kerajaan ataupun swasta lah kan. Saya sekarang ni berpandang sebagai badan swasta lah. Nak encourage pihak kerajaan untuk wujudkan satu kemudahan pusat seni dan budaya. Macam mana yang saya nampak di UPM tu, pusat seni budaya, pusat kesenian kebudayaan tu ada satu langkah yang sangat betul lah. Sebab apa? Seni dan budaya ni menentukan kita punya tamadun sebenarnya. Kalau pergi luar negara, kita pergi luar negara, kalau you all pergi ke museum di UK ke, saya pernah pergi di London tu, pergi Berlin, macam shopping kompleks. Berbayar satu museum kita nak masuk ni at least minimum 12 pound. Kalau Malaysia atau 12 pound, kalau di UK dia lebih dalam sekitar 15 ke 20 euro. So bermakna dekat 100 lebih ringgit. Tapi di Malaysia ni kalau kita bagi free pun tentu tak masuk lagi. Itu budaya. Sebab culture ataupun budaya di sana dia berbeza. Sebab dari segi apresiasi ataupun penghargaan dalam seni itu agak tinggi. Sebabnya dalam sistem pendidikan ataupun kerajaan mereka sendiri mengangkat seni itu sebagai satu pilar, bukan sebagai, kalau dalam cartapai ni kita lihat dia adalah satu slice cake hanya 2% je. Kalau boleh cek, Malaysia punya apresiasi ataupun appreciation dalam seni adalah hanya 2% saja. Tapi kalau kita lihat di negara jiran kita, di Singapura dan di Korea, 10%. Peratusan apresiasi seni rakyat ataupun rakyat negara Singapura dan di Korea. So mereka negara baru, negara yang kecil. So kita sepatutnya, dan
kebanyakan contoh ni saya bagi contoh Singapura. Singapura ni tak ada apa-apa sebenarnya, dia tak ada sumber. Tapi jangan kita tak tahu. Baru-baru ni saya dapat maklumat, sebenarnya dah lama lah, dah lebih kurang dalam 5 tahun lepas lah. Singapura menjadi satu pusat seni terbaik di Southeast Asia sekarang ni. So semua karya-karya Malaysia yang ada ni sekarang ni, semua artis-artis hebat-hebat Malaysia ni semua dia dah adopt bawa pergi Singapura. So hari ni inilah saya rasa macam bukanlah kata berdendam. Saya cuba mencari jalan untuk memastikan karya-karya tempatan yang mana ini dah kita panggil adalah satu inisiatif national treasure lah. So kalau lihat di belakang saya ni semua karya-karya yang lebih tua daripada usia saya. Kalau tengok ada gambar-gambar lama-lama tu tahun 1960-an, tahun 1922 dah wujud karya-karya ni. Dan kalau kita lihat karya-karya yang ada ni adalah satu bukti dokumentasi tentang seni dan budaya pada waktu itu. Biasanya dia akan gunakan latar belakang yang di mana dia berada, di mana dan secara tak langsung dia menggambarkan profil pada seseorang pengkarya lah. Okay, saya nak kongsi sikit tentang sedikit profil yang saya pernah saya pernah terlibat ini dia bunyinya. Okey, nampak boleh nampak boleh okey, nama tempat boleh nampak cik semua boleh clear okey. So di Langkawi ni saya panggil nama dia beranda lah. Beranda ni sebenarnya asal ni kita duduk di depan rumah kan, beranda ataupun balkoni lah. So beranda artis and residency. Perkataan artis and residency ni saya sediakan satu ruang pengkarya, bukan pelukis saja, pengkarya. Maknanya tak kisahlah pengarca, pemuzik, penulis datang ke Langkawi, kita panggil travelling artist untuk berkarya di Langkawi dengan package sponsorship, skala sponsorship makan, minum, tempat tinggal semua kita sediakan lah di sini. So ni tak payahlah kot, saya tadi saya dah cerita latar belakang saya memang jauh berbeza lah, tak payah cerita pasal ni lah. Okay, so perkataan artis in residency ni di luar negara ni dah sinonim lah, cuma di Malaysia ni dia agak macam pelik sikit perkataan artis in residency program. So yang ni saya sudah wujudkan program ni sejak tahun 2012 yang mana saya bekerjasama dengan sebuah yayasan Viva Prima, di mana kita encourage untuk kita nak create satu sistem cross culture antara negara-negara Asia lah. Di mana sekarang selama 10 tahun banyak negara sudah terlibat. Antara yang pernah saya jemput daripada Latvia, daripada Berlin, daripada Eastern Bloc, Macedonia, Albania. So di sini dia banyak dari segi ekosistem ni, dari segi penglibatan besar, sebab dia bukan melibatkan artis saja. Sebab yang ni kami encourage untuk filantropi lah. Kalau you all pernah dengar perkataan filantropi, banyaknya contoh-contoh daripada filantropi ni ada datang daripada individu ataupun datang daripada badan-badan syarikat dan badan-badan GLC lah di Malaysia lah. Sekarang ni saya sedang menjalankan satu program dokumentasi. Dia lebih daripada residensi untuk penulisan tentang karya-karya artifak yang berbahagia Tun Dr. Mahathir, so yang berada di Langkawi. So beliau ada 9,155 karya ataupun memento hadiah yang diberi kepada beliau selama 20 tahun. So yang tu yang kami tengah jalankan lah. Yang ni kami dapat sedikit grant daripada Yayasan Khazanah Nasional
So di situ saya create satu peluang kepada penulis, pada researcher, pada writer, penulis, writer, editor. Itu ni dalam kerja-kerja documentation dan publication lah. Nah, kita lihat artis yang terlibat lah. Saya jemput dalam 2 artis saja. So sekarang ni dari segi infrastruktur kemudahan dia sangat agak terhad. So saya hanya boleh sediakan 2 tempat, 2 tadi saya katakan. Dan mungkin di UPM artis tanggung maknanya ya dia tambah 7. Salah satu saya dia 12 lah menganjurkan secara langsung foundation content saya menjadi musnah juga bangunan program dapat pergi ke Malaysian Pavilion event. So saya pamit karya-karya, saya represent Malaysia melalui seni. So itulah wujudnya perkataan. Industri seni. So waktu 2012 hingga 2014 pada pada kita. So mana dan sama di kami menjemput beberapa karya punya kondisi program dengan kerjasama ini Perdana ni kalau HIG macam tadi lah, pergi ke Langkawi confirm pergi HIG, pergi beli coklat dengan beli pinggan mangkuk. So bolehlah lepas ni tuan-tuan bolehlah datang ke Galerian Perdana Langkawi untuk lihat sendiri betapa hebatnya
memento ataupun hadiah-hadiah yang diberi kepada pemimpin kita. Ada satu karya, ni saya nak cerita sikit karya yang unik kan, yang macam mana pengalaman dan pengetahuan sedikit saya ada. Ada satu hadiah yang diterima oleh pemimpin kita waktu tu, Tun Mahathir. Kuda diperbuat daripada tembaga. So waktu tu semua orang mungkin ada terlepas pandang dan orang tak tahu pun mana asal, siapa yang buat tak tahu. Yang ada caption ataupun maklumat yang tertulis dalam gelas, dalam kita panggil apa, bekas cermin tu, yang dicermin tu hanya cowboy, American cowboy, dia tulis artis adalah Frederick Remington, diperbuat daripada tembaga. So saya ada buat pembentangan dengan Khazanah Nasional dan waktu tu Tun Siti Hasmah pun datang mendengar lah. So karya tu adalah satu karya hebat daripada American artist pada 1886 dan nilai kalau kita cerita nilai lah, sebab orang sekarang ni menilai seni ni dari segi RM, ringgit kan. Tapi kalau kita pasal nilai ringgit ni sebab dia terlampau jauh lah kita nak cerita kat sini kan, memang bukan waktu yang sesuai untuk kita cerita pasal nilai karya. Tapi yang saya nak cerita pasal kuda tembaga tu, nilai dia dalam sekitar 40 juta. Dan semua orang tak tahu, dia letak kat situ saja. So kami nak buat program dokumentasi ni bukan sebabnya nilai karya tu sangat. Tapi sebab kita dah lalu situ, kita terangkan tu terang. Apa itu baru satu karya. Dalam Galeri Perdana ada 9,155 karya yang pelbagai kategori. Saya ingat kalau cerita nilai dari segi RM saya ingat dekat bilion. Kita hadiah saja, beri saja, kita bagi-bagi je hadiah. Okey, itu yang inilah. Okey, next saya inilah, itu tak payah panjang lah, nanti kita cerita. Ini pun saya tak payah, ni saya punya pengalaman sebelum ni lah. Okey, ni ada sedikit lah. Ini adalah karya pertama saya dalam siri JT. Kalau tuan-tuan nampak tu gambar JT tu, itu adalah JT yang wujud di Langkawi lah. Dan sekarang siri ni saya agak kurang sikit sebab saya dah pergi ke siri yang baru. So siri ni saya lukis sekitar 5 tahun lah. Saya fokus dalam karya dan karya ni sudah beberapa pameran di Berlin, pameran di London sekali, and then di Malaysia ada beberapa series lah di Kuala Lumpur dan di So yang ni program yang tadi saya ada sebut tadi, One Malaysian Contemporary Art Tourism di bawah program Tourism Malaysia. Masa itu di Langkawi lah pada Julai 2012. Yang ni saya organize untuk pameran di Langkawi. So dia melibatkan pelukis-pelukis satu Malaysia. Dan ini adalah program saya sendiri yang mana Langkawi International Art Colony pada 2012 bermula, yang mana saya menjemput artis-artis jalanan. Bayangkan artis-artis jalanan yang sekitar 40 tahun berkarya di tepi jalan. Kita letakkan mereka semua dalam wadah yang prestige lah waktu tu. So yang mana mendapat respon yang baik daripada pihak agensi berwajib, yang mana satu format khas wujud untuk kita membantu pengkarya seni jalanan lah. Sebab kita cuba tak encourage untuk mereka berkarya di tepi jalan, kan, di mana artis ataupun pengkarya ni mereka sebenarnya menyumbang pada negara kita. Cumanya cara peletakan tu yang kita sendirilah yang kena buatlah. Yang ni adalah program pameran bersama Embassy Austria, yang mana kita buat exchange culture di Austria dan di Malaysia lah, bersama dengan Bank Negara lah. So Bank Negara sendiri ada satu museum di mana suasana kijang. So tuan-tuan bolehlah pergi ke museum di Bank Negara. Bank Negara itu bukan dia cetak duit je. So dia pun
dia pun berperanan dalam memartabatkan karya-karya seni di Malaysia. So banyak karya-karya yang mereka ambil sebagai koleksi. So koleksi-koleksi yang ada tu semua adalah tujuan adalah untuk mengekalkan seni dan budaya Malaysia lah. So ini waktu saya di Berlin, di Malaysian Pavilion, di ITB Amsterdam lah. Itu kita nak bergambar je waktu tu kan. Dan ni adalah sedikit gambaran waktu di Berlin lah. Waktu tu saya masih kurus lagi pun. 2013. So agak waktu dia agak teruja lah sebab kita tak pernah pergi luar negara. Orang kampung kan, tiba-tiba pergi luar negara ni kan, rasa macam kan, dengan pakai baju sejuk kan. Ini masih dalam dewan ni, kalau dekat luar tak larat sejuk ni. And then ini adalah program-program pertama waktu tu yang saya cakap, artis-artis jalanan. So waktu tu artis-artis jalanan ni kita tak pernah panggil lah artis jalanan kan. So artis-artis semua dah berumur dah. Semua veteran ni. Ada antara yang terlibat dalam sekitar 40 orang ni yang tak pernah berjumpa antara mereka ni. Mereka dalam satu circle, tapi sebab mungkin dari segi faktor jarak, yang ada duduk di Johor, ada duduk di Sarawak, di Perlis, dia orang jarang berjumpa kan. Sebab antara isu yang lain yang saya agak saya fokus adalah dari segi ekonomi lah kan. Macam ni segi jihad ekonomi. So kita cuba nak wujudkan satu kaedah bagaimana survival seorang pengkarya lah kan. Yang tu saya ingat 5 minit ni sesuai lah untuk cerita pasal Kejaya ni kan, tinggal 5 minit je kan. Yang ni yang saya nak masuk ni, macam mana, kenapa saya buat program-program ni adalah saya nak justify apa format yang sesuai untuk memastikan pengkarya-pengkarya ataupun bakat seni ni boleh jadikan sebagai kerjaya. So hari ini saya buktikan yang mana alhamdulillah, walaupun tapi apa-apa pun balik kepada attitude lah, disiplin kita mengurus sesuatu benda sebab macam pengkarya pelukis ni dia tak ada gaji tetap dia hanya harapkan pameran dan jualan lukisan itulah banyak-banyak, rata-rata semua adalah cerita pasal pelukis adalah jual karya dan lukisan sebenarnya dalam seni dan budaya ni besar, luas, yang mana penari dia hanya tunggu komisen untuk menari, penyanyi hanya tunggu komisen untuk menyanyi, komposer, of course lah, komposer menulis karya untuk dinyanyikan oleh seorang penyanyi untuk dikomisionkan, macam itulah kan. So yang ni yang kita kena wujudkan satu peluang ni. Kita ada pelbagai peluang yang kita boleh wujudkan dalam seni ni. Ini adalah salah satu peluang program yang saya wujudkan lah. Sekarang ni program ni berterusan dan mendapat sokongan beberapa syarikat-syarikat berkaitan dengan kerajaan lah, daripada Khazanah Nasional ada sikit bagi untuk program CSR, untuk pembangunan program lah, pembangunan seni. So mungkin lepas ni kita boleh wujudkan satu program kerjasama dengan pihak Pusat UPM dan Pusat Kesenian untuk program-program seperti inilah. Ini program yang seterusnya pada 2013. Saya buat tiap tahun, setahun sekali. So every year saya konsisten buat terus. So yang ni melibatkan sikit je artis tapi international. Yang mana 60% adalah artis daripada Malaysia, 40% daripada luar negara. So kalau tuan-tuan lihat tu semua ni artis hebat ni. Yang pakai topi, orang tua yang pakai, perempuan pakai topi bunga tu kan. Itu adalah kita panggil Indonesian Prominent Artist. Artis yang paling antara yang di highlight lah. So umur dia tu sekarang dalam sekitar 89. 89 masih lagi berkarya, masih lagi memperjuangkan seni dalam hidup dia. Hari-hari berkarya. So beliau dijemput dalam program di Bank Negara dan ini adalah program pocket program lah di Langkawi lah. Dia terbang ke Langkawi dan mengikuti program saya lah. Dan beliau ada museum di Jogja, nama dia Afandi Museum. So bolehlah kalau di sana nama dia Ibu Kartika. So you all pergi sana dan jumpa dengan Ibu Kartika lah kalau berminat lah. So program-program ni yang saya terus jalankan. And then ni adalah Beranda Residency Friends lah. Itu ni rakan-rakan seperjuang saya lah. Saya pun merata pusing-pusing kan, cari-cari kawan dalam seni lah.
Dia sebenarnya bukan apa, kita tujuan dia adalah kita mencari. Sebabnya ada satu waktu saya pun tak ada direction. Kan? Ada satu direction baru kita tahu direction semua tak betul. So saya kena setting balik direction lain-lain kan. So hari ini saya masih mencarilah. Cuma ada beberapa direction tu dah betul lah yang kita perlu teruskan. Cuma nak execute kita panggil kan. Nak bagi benda tu substance lah. And then ni saya lah, tak payah tengok lah kan. Ini saja poster yang ni lah. Okey, ini pun antara program-program residensi kan. Banyaklah residensi. Saya ingat residensi artis yang dah pernah terlibat dekat lebih 100 orang lah. Saya ingat. Kalau tak masuk yang grup residensi, kita panggil yang ni yang artis kecil-kecil ni. Yang grup residensi ni ada yang pada 2016, 200 artis. Satu masa, selama 12 hari. So bayangkan, satu penyatuan 43 negara dan 43 budaya sebenarnya. Dan kat situ wujudnya satu cross culture lah. Yang tu yang kita nak wujudkan. Dan mana kita nak artis-artis tempatan waktu tu yang terlibat dalam program kita dapat belajar daripada budaya-budaya luar. Bukannya bawa masuk dan copy paste. So kita nak macam mana mereka dapat gunakan budaya yang baik. Kan? Untuk kita terapkan dalam budaya kita. Kan? So dalam that's why kami mungkin akan datang kami akan wujudkan satu program mana exchange culture hanya pada satu negara je. So kat situ kita boleh buat pendetilan antara Malaysia dengan Indonesia contohlah. Itu yang akan datang yang kita akan wujudkan lah. Dan ni ini poster masa Art Colony 2014 lah. Yang ni waktu tu saya gunakan hotel sebagai engagement ataupun galeri sebab tujuan dia adalah ini menyokong program pelancongan Malaysia di mana art tourism, di mana kalau tuan-tuan lihat ni gambar yang belah bawah tengah tu adalah lobi dalam hotel. Okey. So maknanya karya-karya tempatan ni saya berbincang dengan semua hotel-hotel di Langkawi untuk pamerkan karya-karya tempatan. Itu antara peluang yang saya sediakan pada pelukis-pelukis di Malaysia. So di situ bermulanya satu pendedahan awal kepada pengkarya-pengkarya di Malaysia dan secara tak langsung kita mempromosi budaya kita sebab banyak yang duduk di hotel 5 bintang ni adalah daripada Eropah yang satu malam bilik dalam 2,000, ada satu malam harga 30,000. Bolehlah datang Langkawi boleh tengok kalau nak tengok macam mana harga bilik yang 20-30,000 ni kan. So, kalau you check in tak payah tidur, sayang duit 20,000. Kan? Okey. So kaedah tu yang saya guna untuk yang itulah adalah kerjaya saya sebenarnya sekarang. Saya coordinate, mengatur, buka peluang yang mana kita berkongsilah rezeki antara pelukis dan syarikat saya lah. So lain-lain so antara kerjaya-kerjaya lain lah sebab yang ni sebenarnya semua boleh terlibat. Kalau tuan-tuan lihat di belakang saya ni adalah karya-karya yang saya belajar untuk mengkoleksi. Kita panggil mengkoleksi lah. Sebab nilai karya-karya yang ada di Malaysia ni kita kena belajar lah macam mana cara kita nak menilai, macam mana cara kita nak mengkoleksi. Sama seperti siapa-siapa yang mungkin banyak dalam ni yang banyak buat pelaburan kan. Pelaburan beli tanah, beli rumah, beli kereta tak kira pelaburan itu dia ada depreciation, ada nilai susut yang banyak. Macam beli rumah, beli tanah lah, biasalah. So hari ni saya nak perkenalkan lah sedikit sebanyak. Mungkin kat rumah ada ni semua ni dalam banyak-banyak ni saya tahu rumah semua besar-besar ni. Kan? You all gaji ada besar kan, mesti rumah besar-besar ni, rumah cantik-cantik. Kalau boleh rumah cantik-cantik tu saya nak minta sokongan tuan-tuan puan-puan lah untuk belilah satu keping karya yang original, karya tempatan. Harga bukan isu dia, tapi bantu untuk kita memelihara, maknanya kita belilah karya-karya original daripada artis tempatan. Yang harga tu you all kena discuss dengan artis. Sebab kadang harga dia murah kan. So macam beli tanah, harga mahal ni kadang tepi jalan, kena faham lah kat mana prime area tu mahal lah, yang tu kita kena afford duit lebih sikit kan. Kalau you all rasa agak-agak
daripada you all spend duit beli tanah banyak-banyak, baik you beli lukisan. Untuk macam mana nak buat penilaian yang mana karya-karyanya ada masa depan yang kita boleh beli dan jual balik, yang boleh kita jadi become property ni kan. So itu kita buat sesi lain lah kan. Itu dia ada strategi dia. Dia ada ilmu dia macam mana kita buat pelaburan lah, sama aja pelaburan dalam property kan. So itu antara kerjaya. Saya juga bantu artis untuk consign dalam lelongan. So dalam industri seni di Malaysia ni ada rumah lelongan So tiap tahun ada Henry Butcher, kita ada Raffles, kita ada Masterpiece dah tutup, dia tukar Raffles, kita ada Sotheby, kita ada Christie. Pernah dengar kan benda-benda tu kan? So di situ ada kalau nak lihat tengok lelongan, kalau nak beli kat situ mahal lah, janganlah beli kat situ kan. Kat situ untuk bukanlah kata kita tak mampu, tapi itu untuk satu circle dia nak tunjuk proud saja sebenarnya. So kat situ you all kena declare dengan bank negara semua. You all bila wang lelong, you beli lukisan, you have to declare dengan bank negara lah kan. And tentang karya lagi, saya ingat itulah saya tak sabarlah kalau dengan harapan untuk sambutan 50 tahun akan datang, saya ingin menyumbang pada pihak UPM lah untuk adakan program pameran di UPM secara solo, dan saya nak menyumbang sebahagian daripada karya-karya saya kepada UPM insyaAllah kan. Dan insyaAllah kalau ada mana-mana daripada tuan-tuan yang ingin hubungi saya, boleh dapatkan nombor bila masa lah just tag saya. Mungkin nak talangkawi, kalau nak beli coklat pun tak apa, boleh kan, tak ada masalah kan. Nak guide, nak beli pinggan mangkuk pun boleh. Saya tengok bagi coklat dengan pinggan mangkuk ramai yang respon kan. Kalau lukisan mengantuk je kan. So yang tu pun saya jadi tour guide lah. Saya pun adalah syarikat kecil dalam travel agent di sini. Saya ada license juga. So kalau nak pergi ke Langkawi, nak sewa hotel, sewa kereta apa semua boleh lah. Boleh diaturkan. Ada apa-apa tak nak tanya? Boleh ni, ada lari 2-3 minit lebih mana ni? Boleh tanya ni. Cik Azizi, Ya. satu soalan Cik Azizi. Cabaran. Cabaran pekarya dalam kita tahu dunia sekarang dengan pandemik COVID-19 yang kita pun tak pasti bila akan berakhir, apa cabaran dia? Adakah itu jadi cetusan idea untuk lagi berkembang maju, ataupun ia sedikit sebanyak menjejaskan peluang dan ruang untuk lebih berkarya? Okey. Yang mana dalam circle seni ni, yang mana berkarya dia tu akan berkarya. Yang mana yang menjadi galeri owner ataupun dia pengusaha galeri dan dia akan terus buka galeri, mungkin dia tak boleh buka galeri secara normal, dia buka secara virtual. Yang mana pengusaha dalam rumah lelongan dia tetap menjalankan lelongan, tapi dalam kita panggil online bidding ataupun lelongan secara online. So pandemik ni sebenarnya memberikan kita lebih kreatif kan. Kita tak anggap pandemik yang berlaku sekarang ni sebagai halangan untuk kita teruskan. Cabaran tetap cabaran, cuma kita kena fikirlah dan kita kena kajilah kan. Semua banyak. Mungkin saya mendengar banyak rintihan pengkarya lah, sebab dia kata pameran tak boleh buat, and then bila pameran tak boleh buat, dia kurang pendedahan, exposure kepada kolektor ni kurang. So tak adalah jualan. So saya cakap gini kan, so memang betul. Apa kata kalau kita buat pameran secara virtual, berbincang dengan galeri-galeri owner kan, untuk macam mana boleh pasarkan karya-karya, mencari. Sekarang pun Facebook dah ada kan. Tak ada alasan semuanya. Semua tu alasan je. Kalau kata yalah, kalau kat Malaysia ni kata kalau tak boleh makan ni, saya rasa macam saya tak percayalah kan. Sebab peluang ataupun rezeki ni macam-macam kaedah dia. Cumanya kita nak tak nak je. And then jangan malas lah, itu saja tu kan. Sebab dia sebenarnya attitude, berbalik pada attitude. Kan? So alhamdulillah saya sendiri cabaran tu tapi yalah, saya seronok menyahut cabaran.
Sebab insyaAllah saya akan dalam perancangan untuk bina satu infrastruktur pusat kita panggil perkampungan seni, yang mana dalam perkampungan seni itu kita ada satu museum, art museum lah kan. Kita bukan panggil galeri panggil art museum, yang mana pusat budaya setempat lah, yang bakal insyaAllah lah dalam tahun hadapan kalau dipanjangkan minta doa semualah kan. So ini akan menjadi satu ikonik kepada negara lah insyaAllah. Ada soalan lain tak? Bila nak pergi Langkawi ni? Boleh rentas kita pergi. Rentas you all boleh kot? Tak boleh sekarang? Sekarang ni ada sekatan-sekatan jugalah untuk bertutur. Senang je. Saya jemput untuk buat kerja. Lepas tu datang sini beli coklat. Itu brilliant idea tu. Saya pun kerap ke Kuala Lumpur. Kalau waktu-waktu biasa seminggu di Kuala Lumpur, seminggu di Langkawi lah. Agak kerap lah sekarang. So bolehlah kalau kita nak buat sesi-sesi kedai kopi brainstorming ke kan, macam mana nak bawa coklat ke Langkawi tu, ke KL boleh. Okey, rasa ada apa lagi tak? Saya ingat dah pukul 4 dah ni. Nanti terlebih masa nanti kita punya host angkat tangan dah tu. Okey. So saya serah pada Cik Hairul Cik Hairul Okay, terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Hairul Azizi kesediaan berkongsi pengalaman dan juga ilmu berkaitan dengan seni dan bakat. Dan ada sedikit promosi sedikit lah untuk pada semua penonton, yang mana kita akan adakan santai ilmu pantun tradisi yang bertajuk Bedah Ilmu, yang mana pewaris pantun akan menjual beli pantun yang akan diadakan pada 11 Disember pada Jumaat minggu depan jam 3 petang secara dalam talian lah. Dan penonton juga boleh layari laman media sosial persebudayaan lah di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan banyak info-info yang kita akan berikan dan juga kita akan adakan pelbagai aktiviti yang lebih lebih mengancam lah akan datang insyaAllah. Jadi untuk next sedayanya kita akan adakan pada next sedaya next sedaya kita akan ada Encik Faris, yang mana kita akan ada pada 14 Disember hari Senin, yang mana akan berkongsi berkaitan dengan muzik, minat dan kerjaya, yang mana beliau merupakan seorang pengubah dan juga komposer yang dirancang pada 14 Disember nanti. InsyaAllah penonton boleh join lagi insyaAllah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Hairul Azizi di atas kesediaan menjadi panel pada petang, kongsi ilmu yang sangat menarik pada petang ini insyaAllah. Dan kita jumpa lagi 14 hari nanti. Terima kasih Cik Azizi. Sama. Bye.